Selamat petang dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya di Ian Channel untuk membahas isu-isu politik semasa di Malaysia. Pada petang ini kita mendapat satu tajuk, iaitu Kabinet Perpaduan Kepakaran Rafizi ditagih bantu pulih ekonomi negara. Kepulangan Muhammad Rafizi Ramli dalam gelanggang politik ternyata berbalik apabila dilantik dalam kabinet setelah Pakatan Harapan menggatai kerajaan perpaduan yang mentadbir negara selepas pilihan raya umum ke-15 lalu. Dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Rafizi sememangnya antara nama yang disebut-sebut sebelum ini disenaraikan dalam senarai jamaah menteri pimpinan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pernah berehat seketika daripada dunia politik, Rafizi dikatakan pakar dalam membaca data dan menentukan formula ekonomi. Dan kepakarannya itu diharap akan menjadikan ekonomi Malaysia melangkah ke satu tahap yang lebih baik. Sedikit sebanyak mengenai Rafizi, dilahirkan di Besut, Terengganu pada 14 September 1977. Dan timbalan Presiden PKR itu mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Sultan Ismail, Kemaman, sebelum melanjutkan pelajaran ke Kolej Melayu Kuala Kangsar. Rafizi kemudian menduduki Physics A-Level di Morrison Academy di Scotland dan Chemistry A-Level di akademi yang sama sebelum melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik di University of Leeds, England. Beliau juga diterima sebagai ahli ICAEW pada 2003 selepas tamat tempoh minimum latihan di Firm Perkonan dan diterima sebagai ahli Malaysia Institute of Account MIA pada tahun 2003 apabila pulang ke Malaysia. Rafizi kemudian berkhidmat di Petronas Malaysia dan berhad menjawat jawatan pengurus di bahagian Popen Plant sebelum dinaikkan pangkat kepada pengurus kanan perancang perniagaan, operasi dan teknologi urus niaga petrokimia, yang juga bertanggungjawab menguruskan kumpulan arus niaga petrokimia Petronas dengan aset melebihi 30 bilion ringgit. Beliau kemudian berkhidmat di Petronas Carigali Sdn Bhd pada tahun 2007 hingga 2009 sebagai pengurus kanan perakunan, belanjawan dan percukaian antarabangsa. Di sini beliau bertanggungjawab menguruskan hal ewah kewangan 51 anak syarikat Petronas Carigali yang terlibat dengan operasi haluan di peringkat antarabangsa, membabitkan belanjawan tahunan melebihi RM20 bilion ringgit. Rafizi melebarkan sayap politiknya apabila bertanding di Parlimen Pandan pada PRU 13 dan memenangi kerusi berkenaan serta mempertahankannya selama satu penggal. Beliau kemudiannya hilang kelayakan untuk bertanding pada PRU 14 setelah didapati bersalah oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur kerana didedahkan maklumat perbankan di bawah Akta Bank dan institusi kewangan BAFIA pada tahun 2018 lalu. Pada tahun yang sama juga, nasib tidak menyelebahi Rafizi apabila tewas di tangan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pada pemilihan PKR sebagai timbalan presiden, namun dilantik sebagai naib presiden parti itu. Sejak dari itu, Rafizi dilihat berehat daripada karier politiknya sebelum memulakan comeback apabila mengumumkan bertanding jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti pada Julai 2022 dan memenangi jawatan berkenaan. Beliau sekaligus kembali ke radar politik apabila bertanding semula pada PRU 15 lepas di Parlimen Pandan yang pada PRU 14 diambil oleh pengurusi Majlis Penasihat PKR, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Rafizi menang dengan majoriti 48,296 undi, menewaskan 4 pencabar lain di kawasan berkenaan pada PRU 15. Takdirnya nampaknya memihak kepadanya apabila
PH kembali menerjui pimpinan negara melalui kerajaan perpaduan dengan mengangkat Anwar yang juga Presiden PKR sebagai Perdana Menteri ke-10.